Salam sejahtera dan selamat datang ke To Do My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks Matematik KSSM tingkatan 4, yaitu latihan praktis kendiri 5.1 pada muka surat 145. Okey, mari kita mula. Soalan 1. Jadual 1 dan jadual 2 di atas menunjukkan nama dan jarak 6 tempat di negeri Perak. Raja 1 menunjukkan graf tak berarah yang tidak lengkap mengaitkan 6 tempat tersebut. Soalan A, lengkapkan Raja 1 dengan melukis satu graf tak terarah dan berpemberat. Jadi kita lengkapkan Raja 1 dengan berpandukan jadual kedua ini. So kita sambungkan KS ke M dengan pemberat 8 km. Lepas itu kita sambung K ke M dengan pemberat 8.4. Kita labelkan sisi atau tepi KT dengan pemberat 5.2. Label pemberat bagi sisi ST dengan 5.9. Label pemberat SM dengan 3.5. Label pemberat S ke KS dengan 11. Label CJ ke S dengan pemberat 4.9. Sambung CJ ke KS dan labelkan pemberat 15. Akhir sekali, label CJ ke T dengan pemberat 10. Inilah graf tak terarah dan berpemberat untuk soalan A. Soalan B. Lukis satu pokok berpemberat minimum dengan keadaan setiap tempat hanya dilalui sekali sahaja. Dengan merujuk Raja 1, iaitu graf yang telah kita lukis, didapati terdapat 6 bucu dan 9 tepi. Dan kita tahu bahawa bilangan tepi adalah bilangan bucu ditolak 1. Iaitu 6 tolak 1, sepatutnya ada 5 tepi. Maksudnya di sini terlebih 4 tepi. Jadi kita perlu keluarkan 4 tepi. Jadi kita keluarkan tepi dengan pemberat nilai tertinggi, iaitu KSCJ, CJT, KSS dan KM. Apabila kita keluarkan 4 tepi tersebut, pokok ini yang kita dapat. Tetapi di dalam soalan dikatakan bahawa setiap tempat dilalui sekali sahaja, maka gambar raja ini kurang sesuai. Jadi kita kena keluarkan pemberat yang bernilai 5.9 ini, kemudian masukkan semula ataupun kekalkan pemberat bernilai 10, iaitu CJT ini. Oleh itu, pokok yang lebih sesuai adalah seperti ini. Soalan C. Berapakah jarak minimum pokok yang anda lukis? Jadi, untuk mencari jarak minimum pokok, kita tambahkan semua pemberat yang kita nampak pada gambar raja pokok yang telah kita lukis ini, iaitu 8 tambah 3.5 tambah 4.9 tambah 10 tambah 5.2. Jawapannya adalah 31.6 km. Soalan 2. Jadual di bawah menunjukkan 4 jenis makanan kegemaran beberapa orang murid. Soalan A. Lukis satu graf berbilang tepi berdasarkan jadual di atas. Jadi bila kita rujuk jadual, didapati Mervin dengan Ain, dua-duanya gemar makan nasi ayam dan nasi lemak. Kemudian untuk pasangan ini, Julia dengan Farouk gemar makan nasi goreng dan mi goreng. Jadi kita boleh wakilkan ini dengan berbilang tepi yang kedua. Kemudian didapati bahawa Rush dengan Wong pula gemar makanan yang sama, iaitu nasi ayam dengan mi goreng. Jadi kita sambungkan nasi ayam dengan mi goreng dengan berbilang tepi lagi. Seterusnya, Nurul dengan Puspa gemar makanan yang sama, iaitu nasi lemak dengan nasi goreng. Oleh itu, pada tempat nasi lemak dengan nasi goreng, kita buat berbilang tepi. Kemudian, Helen, dia suka makan nasi ayam dengan nasi goreng. Jadi kita sambung dari nasi ayam ke arah nasi goreng untuk Helen. Akhir sekali, Atika minat nasi lemak dengan mi goreng. Jadi kita sambung dari nasi lemak ke mi goreng untuk mewakili pilihan Atika. Jadi inilah graf berbilang tepi yang sesuai berdasarkan jadual di atas. Soalan 2B. Antara jenis makanan dengan nama murid, kumpulan manakah yang anda pilih untuk mewakili bucu? Berikan justifikasi anda. Di sini kita pilih jenis makanan sebagai mewakili bucu sebab dia tak ada kes yang bersilang. Soalan C. Apakah kaitan antara jumlah darjah bagi graf yang anda lukis dengan jumlah keseluruhan pilihan makanan? Kita dah belajar sebelum ini
jumlah darjah akan sama dengan 2 kali jumlah bilangan tepi. So, dalam gambar aja graf yang kita lukis di soalan A tadi, didapati terdapat 10 tepi. Maka jumlah darjah akan sama dengan 2 darab dengan 10 iaitu 20. Kemudian, bila kita rujuk balik graf yang kita lukis di sini, didapati untuk setiap jenis makanan ini, ia dikaitkan ataupun ada 5 orang murid yang memilihnya, iaitu Mervin, Ain, Helen, Wong dan Raj. Begitu juga dengan bucu-bucu lain, ada 5 pelajar yang memilihnya. Dengan itu, ini bermaksud terdapat 5 murid untuk memilih setiap jenis makanan, di mana jumlah pilihan makanan yang ada adalah 4, iaitu jawapan dia sama dengan 20 bagi jumlah darjah tadi. Maka kaitannya adalah jumlah darjah akan sama dengan bilangan murid darab dengan pilihan makanan. Soalan D. Antara grafik berbentuk jadual dengan graf, yang manakah jelas menunjukkan perkaitan antara jenis makanan dengan murid? Sangat jelas di sini bila kita bandingkan jadual dengan graf yang telah dilukis, graf itu lebih sesuai dengan jelas. Soalan 3A. Lukis carta organisasi kelas mengikut kreativiti anda. Jadi, cikgu telah download satu carta organisasi daripada internet dan ianya boleh ditukar menjadi carta seperti ini. Soalan B. Nyatakan jenis graf yang anda gunakan. Dengan merujuk kepada graf yang kita lukis di A, ia adalah graf tak terarah. Adakah carta organisasi suatu rangkaian? Jawapannya, ya. Carta organisasi ialah suatu rangkaian. Berikan justifikasi anda. Justifikasinya kerana ia mempamerkan kaitan antara individu yang terlibat berdasarkan kehendak carta tersebut. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.